wabarakatuh. Saya Mauliana binti Muhammad Zahid akan menemubual seorang kaunselor yang bernama Puan Faridah binti Abdul Jalil, yang juga merupakan kaunselor di Pusat Kaunseling Selangor, juga mempunyai beberapa tahun pengalaman sebagai pegawai psikologi di beberapa buah sektor kerajaan sebelum beliau melanjutkan pelajaran di peringkat master di Universiti Sains Islam Malaysia dalam peringkat bidang kaunseling juga. Okey, Puan, boleh apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih lah ya sebab nak orang kata menemubual saya lah melalui pengalaman yang tak seberapa ni, bolehlah orang kata nak berkongsi sedikit sebanyak. Tak apa, bolehlah menambah lagi. Saya pun boleh menimbul ilmu juga sikit-sikit. Kita pergi pada tajuk utama kita lah. Okay, tajuk utama kita pada hari ini adalah depression among people ataupun depresi di kalangan masyarakat. Okey, soalannya Puan, apakah punca-punca boleh berlakunya masalah depresi ni? Sebab kalau kita tengok sekarang ni, peningkatan depresi ni bukan di kalangan dewasa saja, tapi budak-budak sekolah, pelajar universiti pun makin lama makin meningkat penyakit depresi. Silakan. Kalau kita tengok sekarang ni dunia dilanda dengan penyakit ataupun virus pandemik COVID-19 sebelum virus COVID-19 ni melanda dunia pun sebenarnya isu faktor penyakit mental ni dah lama dah diperkatakan, dah mula diperkatakan secara terbuka dah pun. Dan kalau kita pernah tengok 2 tahun sebelum ni pun ada yang mengatakan penyakit mental akan menjadi penyakit nombor 1 menjelang negara maju. So sebenarnya faktor persekitaran sekarang ini pun sebenarnya mempercepatkan lagi ke arah atau orang kata merealisasikan lagi lah statistik tersebut. Sebab ada berita kalau Diana pernah terbaca, memang dia jadi penyakit nombor 1 dunia selepas penyakit jantung. So bila ada ramalan ataupun memang adanya statistik peningkatan begitu, kita dah boleh, banyaklah sebenarnya kajian-kajian yang telah dilaksanakan. Antara salah satu faktor yang boleh saya katakan ataupun punca adalah faktor persekitaran. Faktor persekitaran lah yang begitu menekan. Sebab itulah kalau yang nak tanya tadi, pelajar pun tertekan. Inilah lagi-lagi sekarang sekarang COVID, kelas PDPR. Ibu yang tertekan, parents tertekan, menekan pula anak-anak. So anak-anak pun secara tidak langsung tekan. So faktor persekitaran lah yang paling penting pada pendapat saya lah. Okay, kalau macam tu apa pula impak dia yang akan berlaku pada sekeliling kita, pada keluarga? Kalau macam contohlah adalah anak-anak didiagnose sebagai depresi oleh doktor, apa pula impak dia pada masyarakat yang mengetahui keadaan ni lah, orang-orang yang mengalami depresi. Okay, sebelum saya jawab kepada impak tadi, yang faktor persekitaran tu, kalau kita pernah, kalau Liana pun pernah terdengar mengenai teori Maslow, di mana manusia ni ingin cuba memenuhi keperluan dirilah, ada 5 stage kan, di mana faktor persekitaran ni juga mendorong manusia ni untuk push diri kita untuk cuba melengkapkan teori Maslow tu. So bila kita push diri, kita berada dalam keadaan tertekan. So impaknya of course lah kepada, yang utama adalah impak kepada psikologi. Impak psikologi sehingga menyebabkan kebergunaan, kefungsian seseorang itu untuk melaksanakan rutin harian terjejas. Itu yang ada membawa kepada tingkah laku yang tidak sepatutnya lah. Kalau kita tengok kan, kemurungan ni pun nak tengok seseorang itu ada kemurungan atau tidak bukan sewenang-wenangnya kita murung orang ni kan. Dia perlu didiagnose oleh doktor, oleh orang yang selayaknya, oleh orang pakar. Jadi impak kepada psikologi tu yang paling penting. Bila dia tidak boleh melaksanakan fungsi rutin harian, orang kata tu lah, macam saya kata tadi lah, kefungsian dan kebergunaan dia tu dah tak function dah. So itu impak yang paling utama. So bila impak tersebut dia tidak dapat terjejas, maka yang lain-lain pun akan turut ikut sekali lah. Tapi adakah kalau depresi ni boleh mengganggu dari segi pembelajaran ataupun dari segi
rutin-rutin harian. Lepas tu Sudah tentu apabila dia mengganggu rutin harian dan sebagainya, tentu lain yang akan terjejas. Dia terjejas bukan sahaja kepada diri, tapi kepada orang sekeliling juga. Sebab kita tahu bila orang tu disahkan murung, antara salah satu simptom kemurungan ni adalah orang kata tak boleh nak function, tak boleh nak makan, tak boleh nak, tu adalah apa, function manusia normal yang orang kata makan tidur, tapi dia dah terjejas kefungsian dia tu, tak boleh nak makan, tak boleh nak tidur, nangis. Dan antara boleh jadi paling apa orang kata paling teruk, boleh bertindak mencederakan diri dan juga mencederakan orang lain. Tu yang bahayanya tu. Kalau macam tu lah, kalau depresi ni kan dia boleh tak menyebabkan pergi kepada ke arah penyakit mental lain, macam contoh bipolar disorder ataupun skizofrenia atau dia boleh associate. Dia boleh ada dual disorder, boleh ada dua lah, boleh ada, tapi nak cakap boleh dengan tidak tu bergantung kepada individu. Itu. Cumanya kita kena faham lah macam mana kesihatan mental dengan penyakit mental adalah dua benda yang berbeza. Kesihatan mental sama macam kesihatan fizikal. Benda yang orang kata, so sebelum seseorang itu disahkan ada penyakit mental, dia mesti jaga dulu kesihatan mental dia tu. Kesihatan mental ni cara dia macam kita jaga kesihatan fizikal kita lah. Macam tu. So sometimes orang dengar perkataan mental je tu, orang dah ada stigma, orang ada persepsi. So dan ada juga orang kata antara faktor peningkatan selain persekitaran, rata-rata masyarakat sekarang dia tak cakna, apa orang kata, tak sensitif ataupun ambil mudah, ambil remeh, rasa macam, sebab penyakit mental ni boleh menyerang sesiapa saja. Macam penyakit kencing manis, darah tinggi, dia tak cakap orang ni terlebih amalan agama dan sebagainya, ni tak boleh kena. Kan ada orang ada stigma persepsi, dia kata kalau orang yang solat 5 waktu pun sakit mental. Kalau kita fikir logik, orang macam tu pun sakit juga kencing manis, darah tinggi kan. So orang tak itulah orang kata tak ambil cakna, tak cakna, kurang cakna macam itulah. Diorang hanya memandang macam sakit mental ni sebagai apa orang kata, satu benda yang bukan satu penyakit lah. Faham? Sebab kalau orang kata kalau saya depressed tapi orang suruh solat lah, zikir lah, tapi itu bukan penyelesaian. Dia umpama Liana sakit perut, Liana suruh saya suruh Liana sakit perut solat lah, berzikir lah. Dia umpama Liana depressed, macam mana kita nak khusyuk kan, sebab kita tengah sakit. So sakit itu sendiri perlu dirawat, dirawat lah. Okay. Lepas tu kita bolehlah pergi kepada solusi kepada depresi ni. Apa yang kita macam perlu ambil tindakan ataupun boleh cara-cara tips-tips untuk mengatasi masalah depresi. So perkara yang pertama sekali adalah kita kena pasti dulu. Jangan ada rasa berada dalam keadaan in denial ataupun jangan self-diagnose. Kebanyakan sebab tadi Diana ada sebutkan, saya seorang kaunselor di Pusat Kaunseling Selangor, kebanyakan yang datang kepada kita pun klien yang walk in secara sukarela, kebanyakan daripada mereka ni dah diagnose diri mereka sendiri. Diorang menggunakan maklumat di hujung jari, kan segalanya di hujung jari, Google je. So diorang kata, puan saya ada simptom-simptom ni, fit dengan saya. So dia dah self-diagnose diri dia, confirm ni saya ada depression, saya kata dengan dia, apa orang kata, untuk seseorang itu merasa tertekan, depressed, bimbang, it's a normal. Macam saya as a counsellor pun akan rasa, tapi sejauh mana kita punya kefungsian dengan ketidakbergunaan kita dalam rutin harian tu. Itulah kita sebelum nak self-diagnose ataupun nak sahkan, dan orang doktor yang nak sahkan kita pun bukan sewenang-wenangnya sah. Kita kena go through buat penilaian lah. Baik itu kita kena buat saringan kesihatan mental. Ada orang dia dah buat saringan kesihatan mental, mungkin result yang keluar itu pun adalah menunjukkan depression tinggi, stres tinggi. Dia terus cakap, dia terus dah, "Wan, confirm ni ada." Tu belum lagi. Bila dah buat tu pun belum lagi yang apa orang kata confirm you ada that kind of depression, stress or anxiety. Sebab kalau kita tengok saringan kesihatan mental tu, kita buat menggunakan DAS. Pernah dengar tak DAS? Saringan kesihatan tu kita guna DAS, iaitu depression, anxiety,
stress scale 21 ataupun 42. Maksudnya 21 soalan ataupun 42 soalan. Yang ni boleh dapat juga secara online ni. Nah, kalau cari-cari. So selalu orang buat, lepas tu dia tak dapatkan hikmat orang yang selayaknya untuk explain. Sebab kalau tengok DAS tu, ujian tu, dia menggambarkan kita seminggu ataupun 2 minggu yang lepas. So mungkin semingguan, 2 mingguan memang kita tengah stres, memang kita tengah depress, dan ianya bersifat sementara, bukan prolong. Jadi bila mungkin Sam tu memang ada isu dengan family ataupun isu di tempat kerja, so benda tu bersifat, orang kata ada event, ada peristiwa. So sometimes orang terus cakap confirm aku ni ada depression. Itu yang bahaya. So antara solusinya kena pasti dulu, elak orang kata self diagnose, yang benda-benda macam itulah. And then kalau di pihak orang kata sebagai saya seorang kaunselor ataupun orang awam yang ni, kena sentiasa ataupun psycho-educate, bagi pendidikan kesihatan kepada orang-orang di luar sana. Bila kita buat self diagnose, sebab diorang ni banyak tak check dulu, macam mana nak cakap, tak check dulu lah maklumat-maklumat, terus nak percaya bulat-bulat. Tahulah kan kat media sosial ni kan. Lepas tu buat psycho-educate tu untuk kita tingkatkan kesedaran, dan juga kita boleh buat prevention program lah untuk elak depression dan sebagainya. Betul, sebab kalau ikutkan, memang saya sendiri mengakulah saya pun pernah self-diagnose sendiri kata ada anxiety, padahal macam kadang-kadang tak ada pun. Kadang-kadang tanya kawan-kawan macam, kau ada penyakit anxiety ni. Kawan pula yang bagi pengesahan ya, confirm kita pun. Itulah, memang macam benda tu terlalu berluasa lah, lagi di kalangan remaja macam kita orang. So kena dapatkan maklumat dan info yang betul lah pada orang yang selayaknya. Biasalah tu. Okay, contohnya kalau macam mana kalau contohlah kita berjumpa kaunselor and memang dia sebenarnya ada masalah, tapi bila pergi dia jumpa kaunselor, dia tak nak bercakap jujur. Maksudnya kan bila kita nak jumpa kaunselor, tapi kita patutnya macam luah lah apa yang terbuku di hati. Tapi ada sesetengah orang dia jadi macam takut, terlalu fikir banyak untuk memberitahu perkara sebenar pada kaunselor. Macam mana? Selalunya bila seseorang tu datang ke kaunselor, dia dah ambil satu langkah ke hadapan dah. Ya, satu orang tu satu tindakan yang perlu dipuji oleh kaunselor dah. Dan kaunselor selalunya ada teknik-teknik dan kemahiran yang dia tahu ada lagi yang terbuku, tersimpan di hati klien. So kita selalunya ada teknik-teknik yang kita boleh gunakan, yang akhirnya klien sedikit sebanyak akhirnya akan luah juga. Sebab selalunya kita akan mention macam saya sendirilah, saya selalu cakap, sebab kebetulan saya sedang sambung pengajian di Muslim seperti Aliana kata tadi, dan saya berdepan dengan klien yang bersasar, iaitu golongan penagih dadah. Saya ambil kaunseling penyalahgunaan dadah kan. Kalau kebanyakan mereka saya ingin bantu, tapi mereka mungkin akan ada satu tak nak share, tak nak jujur, tak telus lah. Tapi saya akan nyatakan kepada mereka, tak rugi bila dia bersikap tidak jujur dan sebagainya, saya tak rugi apa-apa. Yang akan dapat rugi tu adalah klien, sebab saya nak bantu dia. Tapi kalau dia sendiri tak nak bantu diri dia dalam meluahkan perkara yang betul, rugilah. Jadi kebanyakan bila kita cakap, kita main reverse psychology lah, kita psycho dia dalam yalah macam tu lah. So sedikit sebanyak nanti akhirnya dia pun okey lah akan cerita. Sebab kalau tak cerita, mana kaunselor nak tahu condition dia yang sebenar kan. Macam tu. Tapi kalau ada setengah yang jumpa dengan psikiatri, tapi kenapa ada macam dia jumpa psikiatri tapi dia tak ada terapi, dia hanya dapat ubat je. Macam benda tu akan menyelesaikan masalah ke tak? Kalau dia beza psikiatrik dengan seorang kaunselor, sebab psikiatrik selalunya background adalah memang doktor, pegawai perubatan yang buat pengkhususan dalam bidang psikiatrik. So dia akan prescribe ubat. Dia selalunya sesi terapi tu dia akan bagi kepada seorang kaunselor ataupun pegawai psikologi di hospital. Psikiatrik sebab background dia doktor perubatan, dia akan prescribe ubat. Actually doktor perubatan pun dia belajar juga orang kata terapi-terapi psikoterapi ni, cumanya mungkin kekangan masa dan sebagainya, kurangnya praktis dan sebagainya, mungkin yalah benda-benda kita kena praktis kan baru kita ni. So dia prescribe ubat, dia akan bagi session tu kepada pegawai psikologi ataupun kaunselor di hospital. Sebab kalau sebelum ni yang saya sendiri di PKS, Pusat Kaunseling Selangor,
Sebab kerana ramainya orang yang yelah ada isu-isu kesihatan mental yang terjejas dan kemudian didiagnose penyakit mental, hospital KKM tak boleh nak cater. Queue terlalu panjang pun nak jumpa pegawai psikologi di hospital. Jadi kita pernah buat satu mesyuarat secara orang kata kolaborasi dengan pihak hospital di peringkat negeri Selangor, di mana mereka minta bantuan ataupun minta diorang minta bantuan ataupun minta kami punya brosur untuk bagi kepada pesakit-pesakit di hospital lah, supaya kalau diorang lambat sangat nak dapatkan treatment di hospital, diorang boleh secara walk-in dapatkan di private ataupun di yang menawarkan perkhidmatan kaunseling psikologi secara percuma lah, contohnya di PKS. So selepas daripada kolaborasi tersebut, memang ramai lah yang datang ke pusat kami untuk dapatkan perkhidmatan, sebab dia kata nak tunggu queue dekat hospital punyalah lama. Macam bukan psikiatrik je, saya rasa mana-mana pun department kan. Yelah. Jadi bila kita kadang-kadang dah gila dulu. Dah gila dulu. So kita nampak lah. Tapi kiranya masyarakat dah mula sedar betapa pentingnya kesihatan mental. So diorang seek for help, seek for treatment. Okay lah tu. Betul. Dan stigma orang pun macam adalah sikit-sikit dalam golongan muda, macam diorang aware pasal, walaupun adalah juga yang berfikiran negatif, tapi ada juga yang masih macam ambil berat pasal penyakit-penyakit mental. Betul. Ada apa-apa nasihat yang kau nak bagi untuk kami-kami yang pelajar ni, kadang stres tak tentu pasal dengan BDR ni. Betul, sebab yang tekanan lain. Ya, sebenarnya ialah PDR, lepas tu PDPR. Yalah, sebabnya kalau sekarang ni pun saya sedang mengalami benda yang sama seperti Liana alami, sebab saya sedang menyambung pengajian. Jadi saya pun pernah lah kelas online, urus anak lagi dan sebagainya kan. Cumanya apa yang perlu saya kongsikan di sini adalah beradaptasi lah, adjust yourself. Sebab tekanan, ujian, dugaan memang akan datang. Pelbagai arah, pelbagai sudut ni. Tapi orang kata you sendiri buat pilihan yang bijak. You decide yourself, nak bahagia ke nak derita. Kalau ada jalan untuk bahagia, mengapa memilih untuk derita? So macam kalau ada jalan-jalan yang boleh kita atasi, ada langkah-langkahnya kan. So saya rasa adapt yourself well lah, adjust. Jangan menstreskan diri sendiri. Sepoinkan daripada kita menstreskan diri sendiri. Benda tu sebenarnya yalah kita rasa simple, tapi kita yalah kerana pemikiran tidak rasional, pemikiran yang yalah didorong dengan emosi yang tidak stabil, kita tend to fikir negatif. Kadang-kadang kita ada orang kata pemikiran overthinking. Benda tu belum jadi pun lagi kita dah predict yang negatif aja. So itu sebenarnya sedikit sebanyak menjejaskan kita punya kesihatan mental lah kan. Lalu banyak berfikir panjang, kita overthinking terlebih. Padahal bendanya tak ada apa pun. And then komunikasi lah. And then I rasa yalah sesama perlukan support, emotional support. So sesama you all carilah orang yang selayaknya. Jangan tersalah memilih orang untuk, yelah kadang-kadang kita bila tersalah pilih orang yang ni, dia akan ban, dia akan cakap alah kau ni itu pun nak stres. Sebenarnya kecil bagi Liana, besar pada saya, dan besar pada saya mungkin kecil pada Liana. So kita tak boleh nak compare. Alah apa relax, yang hadapinya Liana, yang hadapinya saya. So cari orang yang boleh bagi emotional support pada you, yang boleh you keep bermotivasi. Tapi kalau ikutkan motivasi kita memang akan turun naik, kita punya kerajinan turun naik, kita punya iman turun naik. So cari momentum. Orang kata it's okay, it's normal, tapi cari balik momentum yang boleh you kekalkan ataupun you boleh lonjakkan balik. Tentulah. Okay, rasanya dah cukup dah interview ni. Ada nak tambah lagi ke? Rasanya tak ada kot. Tak ada kot. Okay lah kot. Cumanya last kali kita kan sekarang PKP lockdown kan, tak lama lagi ni. Berapa bulan? 1 hari bulan pada hari. So carilah mekanisme ataupun strategi coping skill yang sepatutnya untuk salurkan you punya stres dan sebagainya. Buatlah aktiviti, mungkin you boleh bersenam, amal pemakaian nasihat,
bersenam. Orang kata kan bersenam boleh apa ni, badan boleh merembeskan hormon-hormon gembira, endorfin dan sebagainya. Sikit sebanyak kan kalihkan you punya stres. Salurkan ke tempat yang betul lah. Buat ada me time. Jangan, yelah, menghadap je assignment pun tak dapat hasilkan assignment yang berkualiti. So tarik handbrake. Bila rasa penat, bila rasa stres, tarik handbrake. So pergilah buat aktiviti sikit. Jangan terperap dalam bilik kan. Nanti kan kejong pula kat dalam bilik tu. Tu je lah kot. Right. Okay, saya sudah cukup di situ sajalah. Okay. Temu ramah kita kali ini. Okay, thank you Terima Lana. kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak sebab sudi ditemu ramah. Terima kasih juga. Alright. Selamat menghadapi lockdown, insyaAllah. Kita hadapinya dengan baik. Okay. Amin. Sama-sama kuat. Okay, Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum.